رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin-nisyani min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufik dan izinnya dapatlah sama-sama kita bertemu lagi untuk sesi pengajian akidah pada minggu ini. Insya-Allah dalam siri ke-7 ini saya mulakan dengan menyatakan kalam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, iaitu la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Apa maksud dia? Tidak sah ibadah, tidak sah sesuatu ibadah melainkan setelah mana kita kenal Tuhan yang kita sembah. Maka bagaimana mungkin seseorang itu solat, maka bagaimana mungkin seseorang itu berpuasa, maka bagaimana mungkin seseorang itu menunaikan zakat, maka bagaimana mungkin seorang itu mengerjakan haji dan ibadah-ibadah yang lain, melainkan dia terlebih dahulu kena mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala ibadat tersebut. Maka dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengenal Allah taala, kita sebenarnya hanya mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala pun kita sebenarnya tidak mengenal secara mendalam, secara hakikatnya tentang sifat-sifat Allah. Kerana Allah jualah yang mengetahui dengan lebih mendalam tentang sifat-sifatnya. Maka tugas kita sebenarnya hanyalah menuntut ilmu sekadar mana yang telah digariskan, yang telah disusun oleh para ulama. Para ulama hanya mendekatkan kefahaman itu kepada kita. Tapi sudut hakikatnya kita sebenarnya tidaklah mengenal secara hakikat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ada di sana hadis daripada Rasulullah SAW yang melarang kita untuk mengenal, untuk berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda baginda Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Itu berfikirlah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berfikirlah tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kau berfikir tentang Allah, iaitu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada lagi ayat Quran yang mengukuhkan lagi kepada hadis Nabi ini, iaitu dalam surah Al-Ghashiyah Allah Ta'ala menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apa Allah kata dalam Quran? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah engkau memerhatikan
kau tidak memerhatikan yang zuruna ilal ibil, iaitu kepada unta bagaimana dia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, tidakkah kau melihat bagaimana langit ini diangkat, dibina tanpa ada sebarang tiang asas. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung, bagaimana dia dipasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutiat, dan bagaimana bumi ini, bagaimana dihamparkan. Maka Allah Ta'ala mengajak kita supaya menggunakan akal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk berfikir tentang setiap kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Maka dengan sebab kita melihat kepada kejadian Allah, sudah pastilah ia akan membawa kepada persoalan siapa yang menciptakan segalanya. Ciptakan unta, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan gunung ganang dan sebagainya. Maka itu tujuan Allah Ta'ala sebut dalam Quran untuk mengajak kita menggunakan akal fikiran yang sihat untuk berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebenarnya kita tak boleh terlalu memikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mendalam. Sebab apa? Ada larangan daripada baginda Rasulullah SAW, dan akal kita pun secara hakikatnya sebenarnya tak mampu untuk melampaui apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada kalam daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahawa al-ajzu an daraki al-idraki idraku wal bahsu an dhatihi kufrun wa isyraku. Sekali lagi, al-ajzu an daraki al-idraki idraku wal bahsu an dhatihi kufrun wa isyraku. Maka apa kata beliau? Lemah pengetahuan kita untuk mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah sebenar-benar pengetahuan. Sekali lagi, lemah akal kita untuk berfikir tentang hakikat Allah Ta'ala, maka itulah sebenar-benar pengetahuan. Wal bahthu an zatihi, maka perbahasan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membawa kepada kekufuran dan syirik. Maka bertitik tolak daripada itu, kita sebenarnya pada hari ini hanya mengenal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran. Begitu. Jadi kita mengenal ini, maka kita bermula dengan tahu terlebih dahulu. Ada dia punya tingkatan-tingkatan ni. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala memiliki sifat 20 yang wajib bagi diri. Kita tahu pula Allah Ta'ala ada 20 sifat yang mustahil bagi dirinya. Ada satu sifat harus. Maka selama ni kita tahu, kita kena beriman dengan sifat-sifat tersebut. Allah Ta'ala wujud, qidam, baqa' sampailah ke akhirnya. Lepas kita beriman, kita kena i'tiqadkan, kena jazamkan dalam hati. Kena jazamkan dalam hati bahawa memang benar-benar ada sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas kita i'tiqadkan, barulah kita hukumkan sifat ketuhanan tersebut. Kita hukumkan bahawa sifat ada, qidam, baqa', mukhalafatul larwadi, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrahiyah, sampai habis mesti ada bagi Allah Ta'ala. Jadi mesti itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab adalah wujud. Itu mesti. Dengan maksud apa? Sifat-sifat itu mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh tidak ada. Mesti ada. Begitu. Sekarang barulah tahqiq makna ma'rifatullah, seperti mana kita telah sebutkan minggu-minggu yang sudah. Kena tahu dulu, kemudian beriman, kemudian i'tiqadkan, jazam dalam hati, kemudian kita hukumkan sifat ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah terhasil makna ma'rifatullah. Maka selesai mukadimah pada hari ini. Maka kita teruskan pula dengan ulang kaji kita sedikit tentang sifat iradah yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Kita telah menyatakan bahawa wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat iradah, iaitu pekehendak. Sifat pekehendak. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawan dia, iaitu karahah, terpaksa dan sebagainya. Sudah sebut minggu lepas. Maka apa definisi kepada kehendak ini, kepada iradah ini? Maka kita sebutkan minggu lepas bahawa sifat iradah ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Kita sebutkan apa itu sifat iradah, iaitu sifat yang wujudi. Ini kita kena faham betul-betul, kena hadam terus
bahawa sifat iradah ni termasuk dalam sifat wujudi, sifat yang ada lagi sungguh, sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sifat iradah ni ialah sifat yang wujudi, itu sifat ada lagi sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat itu benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bizatihi ta'ala tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaih, iaitu sifat ini menentukan mungkin. Maka fungsi sifat ini adalah menentukan mungkin, iaitu menentukan makhluk. Telah sebutkan minggu lepas, mungkin ini sama istilah dia dengan makhluk, sama istilah dia dengan hawadis, sama istilah dia dengan kainat, sama istilah dia dengan alam. Begitu. Menentukan mungkin makhluk dengan apa yang harus ke atasnya. Maka Allah Ta'ala yang menjadikan seseorang itu hidup, Allah Ta'ala yang menentukan seorang itu mati, Allah Ta'ala yang menentukan warna kulit dia, bangsa dia, menentukan kesudahan hidup dia, menentukan dia itu Islam ataupun kafir. Itu semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat berkehendak? Apa maksud dia? Maka Allah Ta'ala lah yang jua menentukan sesuatu dengan semata-mata kemahuannya di bawah pemerintahnya. Bukan bermaksud Allah Ta'ala berhajat. Kita telah sebut minggu lepas, segala ibadah kita yang kita lakukan, Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada ibadah kita. Tak boleh kita kata dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan haji sedekah kita, dengan sebab-sebab tersebut yang akan menambahkan, orang kata apa, izzah, menambahkan kehebatan keagungan Allah. Tak, Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada ibadah kita. Akan tetapi kita sebut minggu lepas bahawa Allah Ta'ala berkehendak nak bagi peluang kepada kita merebut pahala dengan sebab ibadah tersebut, yang dengan pahala tersebut akan meraih apa dia, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab melakukan ibadah tersebut, maka dengan sebab melakukan ibadah tersebut, dengan sebab melakukan ibadah tersebut, maka dia dapat keredaan, dapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, ada orang call tadi. Jadi itu yang kita faham tentang konsep ubudiyah. Maka ubudiyah kita, ibadah kita yang kita lakukan, Allah Ta'ala tak berhajat pun kepada ibadah kita. Allah Ta'ala jua yang menjadi seorang itu miskin, menjadikan seseorang itu kaya, warna kulit dia hitam, putih, dia tu saiz badan dia panjang, pendek dan sebagainya, semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang berlaku di dalam alam ini adalah mengikut kehendak dan ketentuan Allah semata-mata, bukan kerana Allah Ta'ala melakukan secara terpaksa. Kehendak Allah ni bukan terpaksa. Kalau kita manusia, kadang-kadang kita lakukan tu sebab terpaksa. Kita terpaksa bangun sahur sebagai contoh. Sebab apa? Sebab ibu kita ataupun ayah kita kejut kita. Jadi kita terpaksa, walaupun rasa berat tapi terpaksa juga untuk bersahur, contohlah kan. Kemudian kita buat sesuatu, berkehendak sesuatu bukan sebab lalai. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu dengan sebab kita lalai, bukan. Kemudian dengan sebab keliru, kehendak kita dengan sebab kita keliru, sama ada betul ataupun tidak keputusan kita, bukan sebab tu. Dan kita, apa yang jua yang kita lakukan sebagai seorang manusia, kadang-kadang ada sebab dia. Kita nak, macam kita sebut minggu lepas, kita nak masuk universiti, kita mesti lakukan benda-benda yang menjadi asbab kita masuk universiti. Kita nak berjaya dalam hidup, kita masih lakukan benda-benda yang ke arah menggapai kejayaan kita. Contoh, kita kena bangun pagi awal, atau kita mulakan dengan benda-benda yang positif. Kemudian kita kena kita kena bergaul dengan orang-orang yang positif. Supaya apa? Supaya kita boleh meraih kejayaan tu, sama ada di sudut perniagaan ke, sama ada di sudut lain-lain lah yang berkaitan dengan kejayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pun. Dengan maksud Allah Ta'ala kalau nakkan sesuatu tidak perlu kepada asbab, sebab-sebab, tak perlu. Nak jadikan manusia tak perlukan sebab lain. Contoh nak penuhkan alam ni, tak, macam kita sebut minggu lepas lah. Okey. Maka sifat kehendak ni, apa tuntutan sifat kehendak? Jadi kita sebutkan minggu lepas, sifat berkehendak ni, sifat iradah Allah Ta'ala adalah sifat yang boleh disifati. Ini satu perbahasan yang jarang kita dengar sebenarnya. Sifat berkehendak ini ialah sifat yang boleh disifati.
Dengan maksud apa? Sifat berkehendak ni boleh disifati dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi wa hadaniyah. Macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz kata sifat berkehendak boleh disifati dengan sifat-sifat lain? Sebab tu kita sebut tadi pada awal-awal perbahasan bahawa sifat iradah ini adalah sifat yang ada lagi sungguh, sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala, dan sifat sungguh. Sebab apa? Dia boleh disifatkan dengan sifat wujud. Dengan maksud apa? Sifat iradah ni mesti ada. Tak boleh kita kata tak ada. Kalau sifat iradah tak ada, maka tidak adalah alam ini. Sebab apa? Alam ini terjadi dengan kesepaduan empat sifat ini. Kita telah sebut minggu lepas bahawa alam ini, segala yang terjadi kepada diri kita pada hari ini, pada saat ini, kita belajar, kita luangkan masa untuk belajar pada hari ini, sebagai contoh kita masih hidup bernafas pada hari ini, maka itu semua bergantung kepada kesepaduan empat sifat ini. Apa dia? Sifat kudrah, iradah, ilmu dan hayah. Maka kalau tak ada salah satu daripada empat sifat ini, maka tidak akan terjadi segala sesuatu pun atas muka bumi ini sekarang ini. Tidak akan berlaku. Maka tak boleh sifat iradah itu tidak ada, maka mesti sifat iradah itu ada. Begitu cara faham dia. Kemudian yang kedua, sifat iradah ni mesti qidam, qadim. Qadim, maka kaitannya dengan sifat qidam. Dengan maksud apa? Sifat qidam ini tidak ada permulaan. Sifat iradah ini tidak ada permulaan. Tidak ada tarikh awal atau masa awal bermula sifat berkehendak. Tak ada. Kalau macam kita mula berkehendak sesuatu bila kita bayi, contoh kita nak susu dan sebagainya, bila kita menangis. Jadi berkehendak Allah tidak ada permulaan. Itu contoh dia. Yang ketiga, sifat berkehendak Allah tidak binasa, dengan maksud kekal. Berkehendak Allah kekal sampailah bila-bila yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Yang keempat, sifat berkehendak Allah tidak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikannya. Iradah Allah Ta'ala tak perlukan Tuhan lain untuk menjadikan. Itu kaitannya dengan qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Yang kelima, yang sebelumnya lagi, iaitu sifat berkehendak Allah ni tidak sama dengan berkehendak makhluk. Iradah Allah tak sama dengan iradah makhluk. Itu sudah pastilah. Iradah kita berbeza dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradah kita ada asbab. Iradah kita kadang-kadang dengan sebab kita lalai, dengan sebab kita keliru, dengan sebab kita terpaksa. Adapun iradah Allah, keinginan Allah Ta'ala itu semata-mata kerana keinginannya, tak ada sebab lain pun. Itu kena faham betul-betul. Maka dan seterusnya, iradah Allah yang keenam, iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berbilang-bilang, wahdaniyah. Iradah Allah itu esa. Tak boleh kita kata iradah Allah tu ada dua keinginan, tiga iradah, empat iradah. Tak. Itu semua sifat kita, sifat manusia. Kita ada macam-macam keinginan. Atas dunia ni apa je keinginan kita yang kita nak, kan? Sama ada itu tercapai atau tak tercapai itu lain cerita. Tapi nak ceritakan banyak keinginan kita. Tapi Allah Ta'ala esa pada kehendak iradahnya. Begitu. Jadi selesai kita perbahasan, kemudian kita pergi kepada dalil nakli dia. Dalil nakli dia dalam surah Al-Buruj ayat ke-85, fa'alul lima yurid. Maka yang berkuasa melakukan segala yang, maka Allah lah Tuhan yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Maka dia punya dalil akli dia apa? Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat iradah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat karahah, iaitu terpaksa. Maka kalau Allah terpaksa, lalai ataupun terlupa, maka ia bermakna Allah Ta'ala lemah. Bila Allah Ta'ala lemah, tak mungkin akan jadi alam ini. Maka sifat lemah tu pun termasuk dalam sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita katakan lagi, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat karahah, Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat iradah, tapi bersifat dengan sifat karahah, maka alam ini tidak ada. Sebab apa? Kita balik kepada kesepaduan empat sifat tu. Sebab apa? Kalau tak ada salah satu daripada empat sifat tersebut, kudrah, iradah, ilmun, hayah, iradah tak ada sebagai contoh, maka tidak akan terjadilah sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi pada alam ini. Maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sabitlah bagi Allah Ta'ala dengan sifat iradah, iaitu berkehendak. Maka kita simpulkan, kita bagi kesimpulan bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah,
dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat karahah. Maka jazamlah lagi sifat ini dalam hati kita. Tu. Kemudian kita pergi kepada iradah ilmun. Ilmun. Bahasa sifat ilmun. Jadi ilmun ni kita terjemah sebagai apa? Kalau kita ikut tariqah, jalan yang digariskan oleh Pak Dail, ulama yang belajar di Makkah, yang mengarang kitab Baqaratul Amani, beliau terjemah sebagai petahu ataupun pengetahuan. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat petahu ataupun bersifat dengan sifat ilmu pun boleh, bersifat dengan sifat pengetahuan pun boleh. Jadi kita ada tulis sedikit dia punya cara kita memahami setiap sifat ma'ani ni. Cara kita memahami setiap sifat ma'ani. Jadi kita katakan, tengok ini, di ilmun ini, ilmun adalah sifat. Itu sifat kita terjemah sebagai petahu ataupun pengetahuan. Kemudian dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala lah Allah Taala mengetahui, iaitu mengetahui atas setiap-tiap sesuatu. Mengetahui ini sama ratus sifat. Sama macam kudrah, kita telah bahaskan minggu sudah. Kalau kita sebut kudrah kat sini, sifat kudrah Allah Ta'ala kalau kita terjemah sebagai apa? Perkuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa, maka dengan sifat kuasa tersebut Allah Ta'ala berkuasa. Maka berkuasa itu sama ratus sifat, berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Iradah Allah Ta'ala, berkehendak, itu sifat Allah Ta'ala. Apa sifat dia? Apa dia punya sama ratus sifat? Mengkehendaki atas tiap-tiap sesuatu, ataupun berkehendak atas tiap-tiap sesuatu, ataupun bahasa lain menentukan atas tiap-tiap sesuatu. Maka itu sama ratus sifat. Kena bezakan supaya apa? Supaya tahqiqlah makna sifat ma'ani tu. Kita sebut itu sifat ma'ani adalah sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita katakan sama ratus sifat itulah sifat, maka itu bukan sifat sebenarnya. Itu adalah sama ratus sifat, buah hasil daripada sifat. Kalau kita katakan sekali lagi, kalau kita katakan sama ratus sifat, maka sifat itu sebenarnya termasuk dalam amrun i'tibari. Itu ada pada akal fikiran kita sahaja, kita dapat berfikir saja tentang perkara tersebut, tapi tidak ada pada kharij, tidak ada, benar-benar tidak ada pada zat Allah Ta'ala. Maka sebab itu Pak Dail ambil pendekatan yang begini supaya nak fahamkan kepada kita perbezaan sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala dan perbezaan sifat yang tidak ada pada Allah Ta'ala tapi difahami oleh akal kita. Itu maksud dia. Harap semua boleh fahamlah. Kita dalam ulang-ulang benda ni sejak daripada awal perbahasan kita tentang sifat ma'ani, insya-Allah. Jadi apa dia punya definisi kepada sifat ilmu? Sifat ilmu ni apa definisi dia? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala tata'allaqu bisyai'i ala wajhi al-ihadati ala ma huwa bihi duna sabki khafa'in. Sebelum itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi matan kita sebenarnya kita baru membahaskan tentang matan wa qa'imun ghani wa wahidun wahai. Okey, qadir muridun alimun bi kulli syai'. Maka kita baru bahaskan tentang matan ini. Beberapa siri kita terhenti kepada matan ini untuk kita bahaskan satu persatu supaya tahqiqlah sifat ma'ani itu dalam diri kita, jazam sifat ma'ani itu dalam hati kita. Sebab tu kita tidak laju-lajulah dalam memahami bab ini. Jadi kita masih lagi dalam matan wa qa'imun ghadi wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Kita masuk kepada alimun bi kulli syai', mengetahui atas setiap-tiap sesuatu. Okey. Apa tadi sifat ilmu tadi? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala tata'allaqu bi syai'i ala wajhi al-ihadati ala ma huwa bihi duna sabki khafa'in. Itu dia punya definisi. Apa terjemahan dia? Sifatun wujudiyatun. Tengok. Sifat ilmu ini adalah sifat yang wujudi, yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala, qa'imatun bi zatihi ta'ala, benar-benar ada pada zat. Maka sifat tersebut berta'alluq, berkait rapat dengan segala sesuatu secara meliputi. Maka ilmu Allah Ta'ala, sifat pengetahuan, pengetahuan Allah Ta'ala
tata'allaqu bi syai'in ala wajhi al-ihatah. Allah Ta'ala tahu secara meluas. Baik meluas itu, meliputi itu, ihatah, meliputi itu, baik dari sudut juz'i ataupun kulli. Allah Ta'ala tahu secara halus tentang tiap-tiap sesuatu, dan Allah tahu secara kulli, secara keseluruhan tiap-tiap sesuatu tersebut, tanpa tentang hakikat perkara tersebut. Allah Ta'ala tahu baik secara juz'i ataupun kulli, tanpa didahului oleh kesamaran. Tahu kita beza dengan tahu Allah Ta'ala. Pengetahuan kita didahului dengan tak tahu, ataupun sama-sama, ataupun kita tak jelas, begitu. Tapi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak diawali dengan ketidakjelasan, kesamaran dan sebagainya. Kita bagi contoh macam mana nak faham Allah Ta'ala ni dengan sifat pengetahuan dia, mengetahui atas tiap-tiap sesuatu dengan jalan apa? Dengan jalan kulli ataupun juz'i. Kita bagi contoh manusia. Jalan kulli tu maksudnya tahu secara keseluruhan, juz'i tahu satu persatu secara halus. Sebagai satu contoh, kita ambil contoh ayah saya, kan, cerita pasal ayah saya lah, Encik Muhammad Fuad. Famous ayah saya hari ni. Jadi Encik Muhammad Fuad ni, ayah saya ni dah pencen dah. Dan ayah saya ambil lah bela. Ada berapa ekor dah? 10 ekor ke 20 ekor kambing. 10 ke 20. Sebab apa? Sebab ada lagi nak beranak kan. Ada lagi nak beranak. 2-3 ekor tu tengah bunting. Jadi ada lagi nak beranak. Ayah saya ada pengetahuan tentang kambing dia. Sebagai contohlah, secara kulli, secara keseluruhan dia tahu. Contoh 20 ekor dia tahu. Tapi adakah ayah saya tahu berapa bulu kambing yang ada pada kambing-kambing dia? Tu secara juz'i tu. Maksudnya satu persatu, halus-halus, satu demi satu. Ayah saya tak tahu. Dan buat apa nak tahu kan? Maksudnya buang terbiat kita nak tahu satu persatu tentang bulu kambing tersebut. Lainlah macam cerita Piramli tu kan, yang dia kira bulu kambing tu. Itu lainlah cerita. Itu mustahil lah. Mungkin dia gurau-gurau je. Siapa cakap ni? Aziz ke Sudin? Tentulah kan. Jadi ayah saya tahu secara kulli tentang kambing dia. Contoh ada 20 ekor. Tapi adakah ayah saya tahu tentang juz'i, iaitu berapa bulu kambing? Tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui dengan sifat pengetahuan, mengetahui berapa ekor kambing tersebut. Dan Allah Ta'ala tahu setiap bulu tu ada berapa. Bulu Allah Ta'ala tahu secara juz'i, satu persatu. Allah Ta'ala tahu apa dia? Bulu dia Allah Ta'ala tahu. Contoh gigi dia ada berapa, Allah Ta'ala tahu secara satu persatu lah. Tulang dia, saraf dia, urat dia dan sebagainya, ada berapa, tulang dia ada berapa, semua Allah Ta'ala tahu secara juz'i. Sebagai satu contoh lah, nak bagi dekat kefahaman kepada kita. Dengan maksud ihatah tu macam mana? Itu dia, tahu secara juz'i, tahu secara kulli. Kulli juz'i, ingat KJ, kulli juz'i, tahu kulli dan tahu juz'i, begitu. Tanpa didahului dengan kesamaran. Jelaslah, kita tahu ni diawali dengan tak tahu. Tapi tahu Allah Ta'ala tak didahului dengan tak tahu. Begitu. Tahu Allah Ta'ala tidak didahului dengan kesamaran, ketidakjelasan. Selesai. Jadi kita terangkan lagi tentang apa maksud Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat ilmun, itu pengetahuan. Maka Allah Ta'ala tahu ini bukan dengan jalan kasbi, bukan dengan jalan usaha. Kalau kita tahu kita ni dengan sebab kita belajar, kita berusaha untuk belajar, maka tahulah kita tentang sesuatu perkara atau sesuatu ilmu tersebut. Tapi tahu Allah tidak dengan jalan belajar. Tahu Allah ni bukan dengan jalan badihi. Apa maksud badihi? Memahami sesuatu tanpa usaha. Allah Ta'ala tidak faham sesuatu itu tanpa usaha. Contoh kita faham sesuatu tanpa usaha ni macam, contoh kita bagi ibarat 1 + 1 2, kan? 1 + 1 2 ni perlukan usaha tak? Perlukan penelitian, kajian tak? Tak perlu. Tapi Allah Ta'ala walaupun begitu mudah caranya, Allah Ta'ala tidak mengetahui dengan cara macam tu, dengan cara badihi macam kita.
Tidak. Bukan dengan bentuk tu Allah tahu. Begitu. Kemudian semuanya, kemudian apa lagi? Allah Ta'ala tidaklah Allah Ta'ala mengetahui dengan cara nazari, dengan cara kena ada dalil, kena ada kajian, kena ada eksperimen, kena ada penelitian. Tak. Allah Ta'ala mengetahui secara ihatah, menyeliputi, secara meliputi juz'i dan kulli. Bagaimana? Wallahu alam. Itu macam kita cakap tadi. Bagaimana Allah tahu ni? Kalau dah tak ada kasbi, kalau dah tak ada nazari, kalau tak ada badihi, terakhir kalau tak ada daruri, macam mana Allah tahu? Itu yang kita tak tahu tu. Dengan maksud apa? Pengetahuan kita itu sebatas itu saja. Adapun nak mengenal dengan mendalam bagaimana hakikat sifat ilmu ini berfungsi, maka itu bukan urusan kita. Itu semua Allah Ta'ala jua yang mengetahui dengan sifat pengetahuannya. Sebab tu kita kata sebut tadi perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahawa kita sebut tadi al-ajzu an darakil idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku. Ini kita pegang betul-betul lah. Lemah akal kita untuk berfikir tentang hakikat Allah Ta'ala, itulah sebenar-benar pengetahuan. Tak boleh fikir dah tentang lebih daripada itu, maka itulah sebenar-benar pengetahuan. Takat tu je kita tahu. Wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku, maka pembahasan kita dengan lebih mendalam tentang zat, maka itu akan bawa kepada kufur dan syirik. Teruskan, maka semuanya ini adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Sifat pengetahuan Allah dengan jalan kasbi, dengan jalan badihi, dengan jalan nadhari, dengan jalan daruri, maka semua ni mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau adalah empat sifat ni ataupun empat jalan ini, maka kita seolah-olah menetapkan sifat jahil bagi Allah. Sebab apa? Sebab orang jahil je yang mulakan nak faham sesuatu dengan empat jalan ni. Jadi jahil ni milik siapa? Milik kita. Begitu. Sebelum Allah tahu tentang sesuatu. Okey. Jadi apa tuntutan kepada sifat pengetahuan, sifat ilmu ni? Sama macam iradah, sama macam kudrah, bahawa sifat ilmu ini juga boleh disifati. Sifat ilmu adalah sifat yang ada lagi sungguh. Dengan maksud apa? Sifat ilmu ini boleh disifati, boleh disifatkan dengan sifat lain. Sifat ilmu boleh disifatkan dengan sifat ada. Sifat ilmu boleh disifatkan dengan sifat qidam. Sifat ilmu boleh disifatkan dengan sifat baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsih wa hadaniyah. Begitu. Kita tengok dia punya pembahasan satu persatu. Sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, iaitu wujud, kaitannya dengan sifat nafsiyah. Sifat Allah Ta'ala ilmu ni ada. Macam kita bahas tadilah, kesepaduan empat sifat tu. Kalau tak ada salah satu, maka takkan ada alam ini. Maka itu mesti ada. Sifat iradah ni mesti ada wujud, kaitan dengan sifat wujud. Yang kedua, sifat iradah Allah qadim, tidak ada permulaan. Sifat iradah pula, sifat ilmu Allah tidak ada permulaan. Ilmu Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan. Macam kita manusia dah makruf dah, kita ni tahu bila. Mungkin kita sejak kita masuk sekolah, sebelum ni tak tahu. Masuk tadika barulah tahu A, B, C, D, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan seterusnya. Sebelum ni tak tahu. Ataupun masa umur 2 tahun tak tahu apa-apa, hanya tahu menangis, merengek dan sebagainya. Begitu. Tidak ada mula. Sifat tahu kita ni, sifat tahu Allah Ta'ala tidak ada mula, berbeza dengan kita. Yang ketiga, sifat pengetahuan Allah, ilmu Allah ini tidak binasa, dengan maksud kekal lah, baqa, sampai bila-bila yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, sifat ilmu Allah tak sama dengan manusia. Jelas sekali, sifat pengetahuan Allah tak sama dengan manusia. Tahu kita ni dengan jalan ilmu, maksudnya dengan jalan kita belajar, talaki dengan para ulama. La yukhadul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak diambil ilmu melainkan daripada mulut-mulut para ulama. Itu yang disebut oleh Abu Bakar Al-Hafiz, Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi. Itu yang disebut la yukhadul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak diambil ilmu melainkan daripada dada-dada ataupun mulut para ulama. Jadi kita ambil tu dengan jalan talaki, ada proses dia. Ambil daripada lisan ulama. Ulama tu ambil dari lisan guru dia, seterusnya sampai lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan kita lah secara jelas ni. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian
sifat pengetahuan, ilmu Allah ni tak sama dengan pengetahuan makhluk. Selesai. Yang kelima, sifat ilmu Allah Ta'ala ini tidak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikannya. Tak perlukan Tuhan lain untuk menjadikan sifat ilmu yang ada pada Allah ni. Tak perlu, tak berhajat. Itu kaitan dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Kemudian yang keenam, sifat ilmu Allah tidak berbilang-bilang. Maka ilmu Allah Ta'ala pun esa. Begitu. Ilmu Allah Ta'ala esa, tunggal, tidak berbilang-bilang. Apa dalil nakli dia? Dalil nakli kita sebut wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu itu, dengan tiap-tiap sesuatu itu mengetahui secara mendalam, baik juz'i, baik kulli, satu persatu ataupun keseluruhannya. Itu yang kita kena imani. Kemudian apa kita punya dalil nakli dia? Dalil nakli dia kita sebut, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ilmun, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat apa dia? Jahil, jahlun. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tak sifat dengan sifat ilmu, maka Allah Ta'ala lawannya lah jahil. Bila mana Allah Ta'ala jahil, maka itu termasuk dalam sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kekurangan bagi Allah ni sesuatu yang mustahil. Maka sabitlah sifat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, dalil akal. Yang kedua, dalil akal adalah kalau sifat ilmu tidak ada, maka tidak akan ada alam ini. Kenapa? Sebab kita katakan sifat ilmu ni termasuk dalam salah satu daripada empat sifat yang, salah satu daripada empat kesepaduan sifat yang perlu ada untuk menjadikan alam ini. Kalaulah salah satu tak ada, ilmu tidak ada, qudrah, iradah, ilmu, haya, ilmu tidak ada, maka tidak akan terjadinya alam ini. Tidak akan terjadi kita. Allah Ta'ala tak ada sifat ilmu, maka tak akan mungkin kita terjadi, takkan mungkin manusia terjadi, takkan mungkin syurga neraka terjadi. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi selesai kita membahas tentang dalil akal dan dalil nakli. Dalil nakli dan dalil akal, maka kita bagi kesimpulan bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat apa dia? Jahlun, iaitu jahil. Maka tahqiqlah satu lagi sifat dalam hati kita secara jazam, secara putus tentang sifat ilmu ini. Maka bertambah lagi satu ikatan, lagi satu akdun, simpulan dalam hati kita. Alhamdulillah. Jadi itu sahaja perbahasan yang kita bincangkan pada minggu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencampakkan dalam hati kita hidayah dan taufik, kekuatan untuk beramal, dan dengannya kita boleh mengejarlah 10 Ramadan terakhir, 10 malam terakhir yang akan kita lalui sama-sama pada minggu ni ataupun minggu depan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal baik kita sepanjang bulan puasa ataupun sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati keluarga kita, berkati segala urusan kita, dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala mara bahaya dan wabak yang melanda. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.